Selamat sejahtera, saya Nurizati. Saya Yeni. Kami dari kelas HMT SBM 3 akan membentangkan tajuk teknologi hijau. Dalam slide ini, kita akan membentangkan tentang pengenalan dan konsep teknologi hijau, kepentingan teknologi hijau, 4 sektor utama melibatkan teknologi hijau, contoh gambar teknologi hijau di Malaysia dan luar negara, dan masalah-masalah dalam pelaksanaan teknologi hijau. Pengenalan dan konsep teknologi hijau. Pengenalan. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang membawa kemudaratan kepada alam sekitar. Jika sumber semula jadi ini tidak diuruskan dengan baik, kualiti hidup manusia dan alam sekitar akan turut terjejas. Justru itu, pendekatan yang kritis dan holistik seperti teknologi hijau amatlah penting bagi menjamin kualiti hidup dan pengekalan sumber yang berterusan. Apakah yang anda faham tentang teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Kepentingan teknologi hijau. Pembangunan dan penggunaan teknologi hijau yang lebih meluas mampu memacu sektor pembinaan negara ke tahap yang lebih maju dan mesra alam. Untuk kepentingan teknologi hijau sosial akan meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat. Ia juga akan meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu dan mengurangkan pencemaran bumi. Ekonomi. Industri fotovoltaik dapat menyumbangkan kepada pendapatan keluaran dalam negara KSAK DNK. Meneroka peluang pengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja, meningkatkan nilai aset dan keuntungan, dan mengurangkan kos operasi. Untuk kepentingan yang seterusnya ialah menjana tenaga. Menjana tenaga dapat merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar, dan ombak yang bersumberkan alam semula jadi. Ia juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan mempromosikan kecekapan guna tenaga, selamat dan mesra pengguna. Ini adalah contoh-contoh tenaga angin, tenaga solar, tenaga hidro, dan tenaga ombak. Memelihara dan memelihara alam sekitar. Dengan memelihara dan memelihara alam sekitar, kita dapat melindungi sumber semula jadi, dapat meningkatkan kualiti udara dan air, dapat mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, seterusnya dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Kita juga dapat mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. 4 sektor utama melibatkan teknologi hijau. Sektor tenaga adalah penggunaan tenaga yang boleh baharu seperti hidroelektrik, solar, dan angin yang lebih bersih, bebas karbon dan boleh menggantikan bahan api fosil. Yang seterusnya ialah sektor pertanian dan perhutanan. Fokus mengawal kadar gas karbon dioksida di dalam udara, penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Yang seterusnya ialah sektor bangunan. Fokus pembinaan bangunan hijau seperti bangunan Berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga. Menekankan aspek kualiti alam sekitar dan bangunan bahan kimia hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap dan pengurusan sisa pepejal yang baik. Seterusnya ialah sektor pengangkutan.
Fokus penambahbaikan prasarana pengangkutan lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Gambar teknologi hijau di Malaysia dan luar negara. Di Malaysia, terdapat bangunan teknologi hijau Universiti Malaysia Pahang, Gambang yang menggunakan kontainer terpakai menempatkan bilik pensyarah. Diklasifikasikan sebagai sektor bangunan. Seterusnya, sektor air dan pengurusan sisa. Terdapat produk pembungkusan yang diperbuat daripada jerami padi. Di luar negara pula, terdapat Tesla yang merupakan sebuah kenderaan elektrik mesra alam di Amerika Syarikat. Ini diklasifikasikan sebagai sektor pengangkutan. Sektor tenaga pula terdapat stesen janakuasa solar di Tongchuan, wilayah Shani, China. Masalah-masalah dalam pelaksanaan teknologi hijau. Antara masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan teknologi hijau ialah persepsi negatif pengguna mengenai kualiti produk dan perkhidmatan mesra alam. Pengguna hanya mahu menggunakan produk baharu. Masyarakat yang kurang tahu atau tiada kesedaran tentang kebaikan teknologi hijau akan kurang kemahiran dan kepandaian dalam melaksanakan teknologi hijau. Selain itu, kos pembuatan produk dan perkhidmatan mesra alam yang lebih mahal. Kesimpulannya, teknologi hijau dapat memberi manfaat kepada alam sekitar serta manusia. Oleh itu, semua pihak iaitu kerajaan dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggungjawab dalam memastikan alam sekitar terjaga. Jika teknologi hijau selalu diteladani, banyak kebaikan yang dapat dimanfaatkan kepada dunia. Contohnya, pemanasan global akan berkurang dan kehidupan haiwan tidak pupus. Sekian, terima kasih.